Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Sueb, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. 8 anak muda tak ada kerja lain selain daripada melepak di kawasan kampung. Kalau tak lepak memang tak sah sampai mak ayah pun bimbang tengok perangai anak mereka ni. Tapi siapa sangka dalam sibuk melepak, 8 pemuda ni dapat idea untuk ubah persepsi masyarakat terhadap mereka. Mereka sepakat untuk sama-sama bina kerjaya dan kini menjadi sesuatu yang boleh dibanggakan. Ini cerita 8 pemilik ladang itik di Kota Baru, Kelantan. Mungkin sebab sudah lama membuang masa dengan melepak dan susah nak dapat duit sebab tak ada kerja, maka 8 pemuda kampung ini perah otak untuk cari cara mendapatkan duit. Selepas berminggu-minggu berbincang, maka timbullah idea untuk berkongsi ternak itik telur dan daging. Modal juga mereka kongsi dan semuanya diambil dari simpanan masing-masing. Asalnya kita duduk lepak aja saja, main tak ada kerja budak-budak muda ni kan. Kita pegang itik ada hasil depan hari pada buat kerja hasil. Modal yang dikeluarkan adalah untuk membuat pagar dan dapatkan 500 itik telur. Selama ni ada dah sipir lah, duit sikit-sikit sore tu, ada 2,000 sore tu. Waktu duit tu 2,500 sore dulu. Duit 2,500. Ada lepas pada kita duduk menengu di pokok tu. Dari masa seminggu 2 juga lah baru boleh buat tu. Padahal kita cari modal, pakat waktu duit modal. Waktu duit modal dulu. Dengan modal sore-sore tu 2,500. Tu barulah. Mula-mula untuk buat ni lah, untuk buat pagar tu 2,500 dulu. 2,500 dulu pagar. Lepas tu masuk itik tu nak duit modal pula lah sikit. Minta berapa pula sore? Minta ala 1,500 sore pula untuk itik. Setiap hari itik yang dibela hasilkan telur dan ini menyemarakkan lagi semangat mereka untuk terus bersama. Maka mereka ambil langkah awal untuk elak timbul sebarang perasaan iri hati di kalangan rakan kongsi. Waktu kita agih dah untuk 2 sehari tu untuk 2 orang pekerja. Sehari 2 orang, pagi sore, petang sore ke dengan makan lah. Tidak pagi 2, petang 2. Dari masa 4 hari tu lah. Masa 4 hari tu. Dari sudut kita nak memupuk semangat Raymond ni sebab dia kerja lagu ni dia nak semangat juga. Dia nak situ turun. Lagu mana kita nak kesepahaman sepakat dan semangat dari saya ni. Kita akan tu lah dalam sebulan sekali kita akan jumpa lah Mina, kita akan becek lah untuk dapat tu. Untuk pendapat lah, kita kira pendapat, sama-sama pendapat. Hasilnya dalam tempoh 6 bulan beroperasi, jumlah itik yang dibela juga sudah bertambah kepada 1,000 ekor. Sasaran mereka kini adalah untuk menambah itik mereka kepada 3,000 ekor. Itu semua bagi memenuhi permintaan yang sentiasa meningkat. Sekarang ni pemutak elok ni sangat tinggi lah Jok. Kadi kita tak ada alik telur lah ni. Jadi apa perancangan akhir-akhir? Perancangan akhir-akhir akan masuk lagi lah itik tu. Itik tu? Setakat ni tak ada buat pinjaman dengan waruh kau pinjaman kampung ke apa tak ada? Tak ada lagi. Memang piti sendiri lah. Piti sendiri gila ni. Ladang ternakan itik mereka kini mampu menghasilkan antara 400 hingga 500 biji telur sehari. Bagaimanapun pada hari yang tidak terlalu panas, jumlah telur yang dikeluarkan boleh meningkat kepada 800 biji sehari. Harga jualan kepada pemborong pula adalah 60 sen sebiji. Rasa tu rasa suka lah. Boleh hasil deh. Rasa suka lah. Jadi apa perancangan dia masa akhir-akhir? Dalam masa sebulan, 2 bulan akhir-akhir ni apa dia nak buat? Nak nambah itik Nak nambah itik banyak lagi. Biasa boleh kau banyak lagi. Kawasan nak buat lagi ke? Kawasan ni cukup dah ya. Cukup dah. Boleh dapat berapa banyak? Berapa ekor itik? 7,000 ekor ada kawasan ni. Kalau ni adanya? Kalau ni 1,000 lebih. Ini membuktikan keazaman dalam diri membolehkan sesiapa sahaja mencapai apa yang dihajati. 8 anak muda ini sudah buktikan tanpa sebarang pinjaman mereka mampu buka sebuah perniagaan. Berkubang ikan atau menangkap ikan dalam lumpur menggunakan tangan adalah aktiviti biasa bagi anak kampung. Bagaimanapun bagi orang bandar, aktiviti ini akan memberi pengalaman baru buat mereka. Program Jom Kubang Ikan Darat yang diadakan di Kampung Teluk Paku, Kuala Terengganu baru-baru ini mendapat sambutan memberangsangkan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Bermain lumpur sudah cukup untuk beri pengalaman istimewa bagi mereka yang tidak pernah mencuba. Ditambah pula dengan merasai sendiri pengalaman menangkap ikan menggunakan tangan. Pasti jadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan.
Itu tujuan asal penganjuran program Jom Kubang Ikan Darat. Program kali ini turut disertai 36 pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Ini merupakan kali pertama saya masuk dalam kubang ikan, and dia macam best tapi dia macam menggelikan, tapi ada same time dia macam mencabar lah. Sebab yelah macam baru saya dapat tahu lah macam susahnya nak tangkap ikan kat dalam kubang ni. Tak ada lagi sebab ini macam first time, tapi kena praktis banyak kali baru boleh dapat. Dan hari ni saya dapat tangkap 2 ekor ikan. Dan pengalaman yang tak boleh dibeli di mana-mana. Dan saya syorkanlah program ni akan diadakan lagi untuk tahun depan. Sebab seronok sangat. Bila kita kat luar tu, kita macam takut dah nak masuk dalam. Tapi bila dah masuk tu, kita punya keinginan untuk tangkap ikan tu menolak segala ketakutan yang ada. Walaupun saya tak dapat seekor pun hari ni. Tapi dia pengalaman yang sangat besar lah. Sangat kita akan dapat kat mana-mana. Tidak boleh lupa sebab tadi saya nampak belut tu. Saya macam, tu sebab saya ingat dia ular. Sebab kita kan tak expect kan apa yang ada dalam ni. Jom Kubang Ikan adalah program usaha-sama antara kawasan Rukun Tetangga dan Gerakan Belia 4B Teluk Paku serta Pertubuhan Karyawan Kreatif Terengganu Darul Iman. Ia bertujuan memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk tempatan dan juga peserta. Lebih 300 kg ikan termasuk keli, puyuh, haruan dan sepat berjaya ditangkap dan dalam tempoh 3 jam yang kemudiannya menjadi hidangan kepada peserta dan penduduk kampung. Apoi pokan naik basikal tengah hari tengah pane apa dayo kata orang apa nak dikata. Bila nyanyi lagu apa nak dikata, kita akan ingat kumpulan Blues Gang, betul tak? Sebagai kumpulan legenda, Blues Gang masih segar lagi dalam ingatan peminat setianya. Blues Gang masih lagi aktif menghiburkan peminat di klub-klub sekitar Kuala Lumpur dan sekali-sekala muncul di konsert atau persembahan di televisyen. Beberapa tahun lalu, Blues Gang kehilangan pemain bassnya Jim Mandasamy selepas terjatuh dari basikal. Kini, seorang lagi anggota kumpulan tersebut berdepan masalah kesihatan. Pemain drumnya Sheikh Karim atau Karim kini menghadapi penyakit kencing manis dan perlu menjalani dialisis yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Menyedari kesulitan dihadapi Karim dan atas semangat setiakawan, Persatuan Karyawan Malaysia atau Karyawan mengambil inisiatif untuk mengumpul dana bagi membantu Karim. Baru-baru ini, satu mini showcase yang dinamakan Blues for Karim dianjurkan bagi mengumpul dana untuk membantunya. Penganjur acara tersebut, Muhammad Mazlan Ayub, berharap usaha kecil pihaknya dapat meringankan beban yang ditanggung Karim. Okey, event ini diadakan untuk kami pasal Karim Blues Band. Blues Gang ini adalah satu band yang pioneer dalam Malaysia. Dia ada true bluesman. So untuk Karim actually semangat sebagai dalam Persatuan Karyawan, kami dengan kawan-kawan, it's all about a big family now, you know. So we do something for him untuk nak naikkan semangat dia dengan kami, masih dengan kami lagi. So you know lah, journey sebagai anak seni ni kadang-kadang dia tak certain kan. So for us actually, kita contribute colour to the world here actually, especially Malaysia actually. You know, on the earlier portion, I think Blues Gang is a very big name. You know, and then sekarang actually benda tak sengaja lah, benda tua ni tak sengaja. Benda tua tak sengaja. So macam baru ni Jim Mandasamy pass away kan. So tak banyak lagi depa, tiga orang lagi. Hari. Ya. Tinggal 4 orang. Tinggal 4 orang. So kami buat ni atas semangat kawan-kawan, sahabat dalam industri kreatif. Bagi Karim, tiada kata yang dapat dizahirkannya selain bersyukur apabila ada pihak yang sudi menganjurkan persembahan amal sebegini bagi membantu meringankan bebannya. Namun, apa yang lebih penting baginya adalah sokongan moral sahabat dan rakan artis. Ia memberinya kekuatan untuk melawan penyakit, seterusnya menikmati kehidupannya dengan gembira. Wang ringgit tak boleh dicari ni. Tak boleh tak sama dengan moral punya support. Pasal dia dengan saya ni dah kenal lama sangat.
terlampau lama. 6 minit betul. Terlampau lama sangat. So, I bersyukurlah dia buat event ni hari kan. Ni budak-budak yang datang ini semua generation yang sebelum masa saya tengah top masa tu, dia orang belum ada lagi. Dia orang support, tapi dia orang ni hari nak jumpa saya pun dia fikir 2 kali betul ke abang Karim ni betul kan. Pasal time tu dia pun masih merangkak lagi kan. Tapi okeylah, terima kasihlah dia orang datang hari ni bagi support kan. Jadi semangat hari tu pun datang balik kan. Walaupun hari keadaan macam ni, tapi saya akan terus berjuang dalam seni ni sampai saya tak boleh jalan. Mudah-mudahan lah, minta-minta lah kan. Dalam showcase itu, pengunjung disajikan lagu-lagu Blues Gang yang dinyanyikan beberapa kumpulan muzik dari Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Inovasi dan kreativiti merupakan teras penting bagi majukan negara. Maka usaha mencambahkan kreativiti dan inovasi ini perlu dimulakan dari peringkat awal. Sehubungan itu, Bulan Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik atau STEM 2019 diperkenalkan khusus untuk pelajar di Sarawak. Program ini di bawah kelolaan Pusat Informasi Islamik Sarawak ataupun IIC bersama Sekolah Kebangsaan St. Mary. Matlamat utama program adalah untuk beri pendedahan awal mengenai STEM. Ia sekaligus akan menggalakkan lebih ramai pelajar untuk pilih jurusan STEM selaras dengan keperluan teknologi dan inovasi dalam dan luar negara. Bagi guru DSK St. Mary, Suwiti Abdul Rani, penganjuran program seperti ini dilihat akan berimpak besar kepada para pelajar. Program-program sebeginilah kadang-kadang pelajar tidak tahu, tapi bila mereka didedahkan dengan program seperti ini, mereka nampak, buat dan tahu dan berminat, akan berminat untuk cuba aktiviti yang akan datang. Seperti yang dilihat tadi. Dalam pada itu, guru besar sekolah tersebut juga menyambut baik program dan kerjasama pihak IIC. Satu program yang amat baik, khasnya untuk warga sekolah, terutamanya kepada para pelajar lah, kerana daripada program inilah kita dapat memupuk minat pelajar dalam STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Dan di samping itu juga kita dapat juga mewujudkan satu jalinan yang begitu baik, di mana hari ini kita menerima Islamic Information Center sebagai partnership kita. Maka pelaksanaan program berasaskan sains, teknologi dan inovasi STI perlu kerap dilakukan di peringkat sekolah. Salah satunya adalah dengan adakan satu minggu khas semarakkan gerakan sains. Dalam program tersebut, sebanyak 200 pelajar SK St. Mary daripada darjah 4 hingga darjah 6 sertai program ini. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Hafiz Suib. Jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam hormat.